عملا متقبلا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Ya. Oh, hari ini berat ke sana ya? Sana kosong. Kenapa tak tak penuh kan ya? Cantik kalau penuh sampai ke sana. InsyaAllah. Okey, duduk ujung sana. Senang nak balik ya? Tak, saya tak boleh tengok kosong tu kan. Dia macam alamak. Tak cantik kat situ jadi kosong kan. Ni mesti datang lambat ni duduk ujung ni. Tak. Datang cepat je. Okey, tak apalah. Next time penuhkan hujung sana penuhkan jadi cantik lah. Saya nak tengok sana cantik, tengok si cantik kan. Ni tengok tak ada orang, habis balik. Kena buat macam gitu. Okey, sihat, jadi datang yang sihat ya. Macam mana hari ni? Nak belajar ke tak nak belajar? Nak belajar. Kalau saya tak nak belajar boleh tak? Tak nak mengajar boleh? Tak boleh. Betul tak boleh? Boleh tak Kak Som? Jauh Kak Som datang Woodlands. Masya Allah. Berjuang dia ya. Orang Tampines pun tak datang. Orang dekat-dekat tak datang, tak ada maknanya ya. Tengok online je Kak Som Woodlands kau. Jangan main-main. Okay. Masya Allah, ni contoh ya. Masya Allah ya. Ada lagi kan yang jauh-jauh. Hari ni siapa jauh lagi? Cik Ana mana Cik Ana? Cik Ana tak ada Cik Ya, Cik Ya. Sorry lah. Tengok Cik Ya. Cik Ya pun Woodlands juga ya. Saya nak cari daripada daerah lain tak ada. Bukit Batok tak ada. Mana Bishan? Oh Bishan, jauh juga. Tapi naik bas nombor berapa? Yishun ke Bishan? Yishun, sorry. Yishun, Bishan sebelah rumah saya je tu kan. Tak jauh sangat tu Bishan. Hougang dan Bishan sebelah-sebelah. Yishun pun jauh juga. Tapi ada direct bus kan? Okay, tak apalah. Yang penting ada direct bus. Senang kita datang sini. Okay. Tapi best ke datang Kufran ni? Best. Sebab apa? Ada OTH. Senang shopping kan ada NTUC, ada Maslina, ada apa lagi? Okey, dah sudah baca. Cerita pasal nama kedai. Okey, hari ini kita akan sambung muka surat 350. Kita akan bincangkan tentang pilar kebahagiaan. Apa maksud pilar? Tiang. Saya bertiang ada tak? Tiang aja. Dia punya apa? Foundation. Asas. Okey. Asas Tak apa. Kita baca dulu. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pilar kebahagiaan yang diinginkan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Baik, perenggan kita yang pertama di situ. Orang yang menemui kesulitan besar iaitu kesukaran yang besarlah yang banyak dalam meninggalkan kebiasaan buruk, pada hakikatnya bukanlah orang yang berusaha meninggalkannya kerana mengharap redha Allah. Boleh faham perenggan kita yang pertama? Orang yang dia rasa susah, sulit, maknanya banyak sangat kesukaran ketika dia nak meninggalkan keburukan ini, kebiasaan yang buruk ni. Dia kata kenapa jadi sedemikian? Dia bukanlah orang yang berusaha untuk meninggalkan dosa itu ataupun kebiasaan buruk itu kerana mengharap redha Allah. Setuju? Nak tinggalkan perkara buruk ni senang ke susah? Susah. Betul. Betul Nur? Susah. Ada siapa-siapa kata senang di sini? Senang tak Kak Ina? Susah. Lagi kalau dia kata kebiasaan tu. Kebiasaan kita dah buat satu perkara tu, dia dah jadi biasa. Sebati. Ataupun kita kata dah jadi macam satu benda yang comfort zone kan. Kita kalau dah biasa,
berada pada satu tempat, dia dah jadi selesa dengan kita. Bila kita nak keluar daripada tempat itu, agak-agak senang ke susah. Ataupun kita nak ubah situasi itu, dia bukan perkara yang mudah. Tetapi di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia kata apa? Kalau kita nak tinggalkan kebiasaan buruk yang biasa kita buat, ini kita panggil sebagai dosa dan maksiat. Ya. Dalam keadaan yang begitu, kalau dia susah sangat sampai kita tak boleh nak tinggalkan, ataupun kalau kita tinggalkan dan kemungkinan besar ia buat kita masuk kembali kepada maksiat itu, dia kata orang yang begini kemungkinan dia dia meninggalkan perkara itu bukan kerana nak mengharapkan redha Allah. Sebab kita nak buat apa-apa dalam hidup ni, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tujuan kita yang utama sekali dia mesti redha Allah. Dia tak boleh kerana manusia ataupun kerana orang lain. Jadi di sini dia kata kalaulah orang ni dia rasa susah nak tinggalkan perbuatan itu, bermakna dia bukan tinggalkan kerana mengharapkan redha Allah. Kalau kita tak harapkan redha Allah, bermakna kita harapkan redha manusia. Apa yang dimaksudkan dengan redha Allah? Dah pula macam-macam hari ni soalan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan redha Allah? Tadi kita lihat bagaimana kita tinggalkan keburukan tadi ialah dengan mengharapkan redha Allah. Bukan mengharap redha manusia. Kalau kita harapkan redha manusia ni, kita akan rugi. Dan kebiasaannya orang yang mengharapkan redha manusia, dia akan kembali kepada keburukan yang menjadi biasa dia lakukan. Kita kata dia tak kekal lah dalam niatnya itu. Namun di sini kita juga perlu bincangkan apa dimaksudkan dengan redha Allah. Banyak kali dah Ustazah katakan kita kena cari redha Allah, hidup ni mesti kerana redha Allah. Tapi apakah dimaksudkan dengan redha Allah? Siapa nak jawab? Okay. Siapa nak jawab sini ke sana? Tak apa satu-satu. Perkara yang membuatkan Allah cinta. Okay. Tadi Kak Ani nak cakap apa? Rahmat Allah. Ada siapa-siapa lagi? Saya dah pusing dah sampai ke ujung. Nak cakap apa? Mencari keredaan Allah daripada kemaslahatan manusia, daripada perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Okey, boleh. Cuma panjang sangat, nak kena kecilkan lagi. Lama tadi saya dengar. Okey, no, tak masalah. It's okay. Cuma kita nak kena pendekkan lagi. Tadi ada kata, tadi Kak Song kata kasih sayang Allah. Betul tak? Sorry. Cinta Allah. Okay, ada kata cinta Allah. Tadi Kak Ani kata rahmat Allah. Okay, no tadi bagi saya gini, mencari pandangan Allah. Ada siapa-siapa nak tambah? Yang duduk-duduk, cantik duduknya. Yang duduk-duduk, ada nak cakap apa-apa di sini? Tak ada. Cik ujung ada. Cik Ya nak cakap apa Cik Ya? Cik Ya jangan main-main dengan saya Cik Ya. Nanti ada tahu dia punya lawak. Cik Ya tak ada apa-apa Cik Ya nak cakap apa? Tak ada. Ya sila. Ketenangan. Maknanya kalau kita mengharap redha Allah, kita mengharap ketenangan dari Allah. Begitu. Okey, boleh? Saya boleh terima? Selalu kita dengar kan orang kata apa? Redha apa tu? Redha ibu bapa pada redha Allah. Okey. Kalau murka
ibu bapa murka Allah. Begitu. Itu hadis Nabi ke? Hadis Nabi kan? Ke bukan hadis Nabi? Bukan hadis Nabi. Hadis Nabi tapi dia punya apa? Lafaz dia berbeza sedikit. Okey, baik, tak apa. Tadi saya dah jelaskan tentang maksud redha Allah di situ. Bukan saya jelaskan, saya ambil pendapat-pendapat daripada muslimah-muslimah semua. Cinta Allah, rahmat Allah, mencari pandangan Allah dan juga mencari ketenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okey, kalau kita kata kita nak cari redha Allah, bermakna di situ ialah kita mencari apa yang Allah cinta tadi, apa yang Allah suka. Dan kebiasaannya apa yang Allah cinta, apa yang Allah suka adalah perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata redha Allah. Jadi redha Allah ni biasanya dia akan memberikan kepada kita ataupun menghasilkan kepada kita ni dengan pahala hingga masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita lihat begitulah biasanya redha Allah sedemikian maknanya kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah suka, Allah cinta, yang akan mendatangkan kasih sayang Allah. Yang tadi sebut ni semua adalah kita panggil sebagai implikasi ataupun kesan. Kalau kita dapat redha Allah, apa yang kita dapat? Kita dapat cinta Allah, kita dapat rahmat dari Allah, kita dapat ketenangan ataupun pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah pandang kita ini. Jadi ini dipanggil sebagai redha yang perlu kita cari dalam kehidupan. Begitu juga bila kita nak meninggalkan perbuatan maksiat tu tadi. Adakah kita nak tinggalkan ia kerana pandangan manusia ataupun nak cari cinta manusia? Tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Kalau kita ni tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa itu kerana kita mengharapkan pandangan manusia, ia akan buat kita kembali kepada dosa tersebut. Itu yang dia kata bukan kerana redha Allah. Tapi di sini kita lihat pada perenggan yang kedua, adapun orang yang meninggalkannya iaitu dengan mengharap redha Allah. Kalau tadi dia buat kerana tidak mengharapkan redha Allah, sekarang kita bincangkan. Orang yang dia buat sesuatu kerana mengharapkan redha Allah, terutamanya berkaitan dengan mereka yang meninggalkan maksiat. Mereka yang meninggalkan kemaksiatan ini, yang mana dia kata dengan penuh kesungguhan dan dengan hati yang ikhlas, dia tidak akan mendapatkan kesukaran yang besar, maksudnya sangat kesukaran dalam upaya meninggalkannya kecuali pada tahap permulaannya sahaja. Dia akan susah. Kita kalau nak tinggalkan perbuatan buruk kita memang susah. Tadi saya tanyakan semua kata susah, betul. Tetapi orang yang dia mencari redha Allah, kenapa dia tinggalkan perbuatan itu? Kerana saya nak mengikut perintah Allah. Ni makna cari redha Allah. Namun dalam keadaan di peringkat awal, dia pasti ada hal-hal yang sukar dia akan tempuhi. Namun setelah itu, kita lihat di sini, sebab pada bahagian permulaan itu, ia sedang diuji apakah dia sungguh-sungguh dalam meninggalkan kebiasaan buruk tersebut atau hanya berpura-pura saja. Ini tujuannya kenapa kita tinggalkan perkara buruk tu dia susah. Sebab ia adalah bentuk ujian. Adakah kita sungguh-sungguh nak tinggalkan ataupun tidak? Ataupun kita ni hanya pura-pura je nak tinggalkan perbuatan buruk itu. Kan? Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia nak tekankan kepada kita, memang penting menghadapi kesukaran ketika kita ini nak tinggalkan perbuatan dosa itu di peringkat awal. Okay, maknanya begini kita ambil tajuk ini, tadi kata pilar kebahagiaan. Kita nak kata ialah antara cara kita mendapatkan kebahagiaan ialah ataupun kita nak meraih kebahagiaan dengan meninggalkan perbuatan buruk. Okay, meraih kebahagiaan dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mesti satu di sini ialah sebagaimana yang Nabi sebutkan, kita panggil orang yang berhijrah sebagai al-muhajir.
Okay. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menjelaskan siapa al-muhajir ini. Okay. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Okey, orang yang kita panggil sebagai berhijrah ialah mereka yang mana berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Betul tak saya cakap tadi? Okay. Berhijrah, okay. Man hajara ma nahallahu anhu. Siapa yang berhijrah daripada apa yang Allah larang. Okey, itu cantik. Okay, siapa yang berhijrah daripada apa yang Allah larang. Hijrah tu maksudnya kita keluar daripada satu tempat pergi ke satu tempat yang lain. Jadi boleh kita faham di sini daripada satu perkara yang buruk kita pergi kepada perkara yang kebaikan. Dia berpindah. Maknanya, okay, orang yang berhijrah ini ialah mereka yang mengharapkan redha Allah. Sebab dia nak tinggalkan hal yang Allah Subhanahu Wa Taala larang itu tadi. Dia nak pergi kepada hal kebaikan. Kebaikan maksudnya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang nak berhijrah itu tadi, dia ada 3 keadaan. Okey, di sini 1, 2, 3. Pertama, mereka yang nak berhijrah dia susah tadi kan kita sebut orang nak berubah meninggalkan kebiasaan hal-hal yang buruk ini susah. Tetapi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Susah di peringkat awalnya sebagai satu bentuk ujian. Sebagai satu bentuk ujian. Okey, itu yang pertama. Kemudian dia kata kan tadi dekat situ, untuk menguji adakah kita ini orang yang memang nak tinggalkan keburukan ataupun tidak. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Adakah manusia menyangka bahawasanya mereka itu akan ditinggalkan ataupun dibiarkan dengan hanya mereka kata kami beriman? Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Okay, dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Kenapa hijrah itu susah di peringkat awal? Sama juga, kenapa kita ni kata dulu ada orang cakap dulu masa saya tak beriman sangat ni ataupun kalau masa saya tak jadi baik sangat ni, ujian tak banyak sangat Ustazah. Tapi bila saya jadi baik, tiba-tiba ujian tu datang bertimpa-timpa. Biasa kan kita dengar macam tu kan? Masa kita dulu jahat, guna perkataan jahat senang masa kita jahat kan, ujian tak banyak sangat, kita rasa okey je hidup kita ni. Rasa tak ada banyak masalah. Tapi bila kita berubah jadi baik, tak tahu kenapa masalah tu datang bertimpa-timpa. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tadi. Dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Ahasiban nas, adakah kita ni manusia, kita sangka setelah kita kata, oh saya beriman kepada Allah, Allah akan biarkan kita macam tu sahaja. Tak. Tapi Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini, wahum la yuftanun. Sedangkan mereka itu tidak diuji sedikit pun. Setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu standard kita kata. Okey, sama ada kita baik ataupun kita tak baik. Okey, sama ada kita baik ataupun kita tak baik, standard kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun semakin ujian itu meningkat, bermakna keimanan kita juga meningkat. Sebab itu ada yang Nabi kata, besarnya ujian seseorang ianya ikut kepada bagaimana tingginya keimanan seseorang.
keimanan kita semakin tinggi, sebab tu tadi semakin kita baik, semakin Allah Subhanahu Wa Taala uji. Kerana apa? Semakin besar tingkat keimanan kita ataupun semakin tinggi tingkat keimanan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan pelbagai macam ujian dalam kehidupan. Jadi ini kita panggil sebagai sunnatullah. Satu yang biasa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Okey? Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, Allah kata apa? Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan sesungguhnya orang yang sebelum mereka itu telah kami uji mereka. Maknanya orang sebelum kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah uji. Jangan lihat umat jauh-jauh lah ya. Kita lihat dalam keluarga kita kan. Okay. Kita ada mak ayah kita. Sebelum kita lahir, mak ayah kita dah orang kata makan garam terlebih dahulu daripada kita. Maknanya mereka dah diuji. Tadi pagi saya baru nangis bila ingat arwah abah saya. Betul lah, rupanya dia kena dengan tajuk pagi ni. Tak, saya mengalir mata tu saya makan roti juga saya ingat. Dulu saya belajar dekat Melaka. Kita dulu ingat tak stesen bas Melaka, Singapore Melaka tu kan? Sekarang macam dah tak ada lagi tak ada lagi kan rasanya Okay. Stesen bas Melaka tu kan, jadi saya belajar kat Melaka tu. Abah hantar pergi nak naik bas tu kan, dekat sebelah tu ada stesen minyak tau. Jadi abah selalu bila nak sebelum naik bas tu abah akan belikan saya roti resin tu lah. Jadi waktu tu bila dia nak bayar tu duit dia tak ada. Dia cakap baik-baik dengan saya lah, dia kata Ina, abah tak cukup duit. Abah dah isi minyak tadi, lepas tu kad abah tak cukup duit lah Ina. Nanti kalau Ina sampai dekat RNR ke mana-mana kan, nanti Ina belilah duit, abah dah bagi duit Malaysia tu, Ina pergi beli roti. Masa tu tak sedih. Masa tu kita marah. Masa kita rasa, alah itu pun abah tak ada duit, kita rasa macam tu kan. Dia rasa, alah setakat roti gardenia ni pun, itu pun abah tak cukup duit. Tapi kita tak rasa ni, susahnya orang tua ni nak besarkan kita tak. Bila kita dah besar macam ni, kita dah dewasa gini, bila kita ingat balik, subhanallah. Ujian nak besarkan anak ni ujian. Kita, masa kita muda, kita tak ingat susah mak ayah kita ni loh. Nak besarkan kita, susah mereka tu sabar dengan kerenah kita kan. Mujurlah masa tu saya tak cakap kasar dengan dia kan. Sebab kita ni tak tahu susah ujian yang Allah berikan ke atas kedua ibu ayah kita ni nak besarkan kita. Nanti bila sampai satu tahap, bila kita dah besar, kita dah dewasa, bila kita ingat balik, subhanallah, berat. Mesti perasaannya tu kan, bila hantar saya naik bas tu, mesti perasaannya rasa kecewa sikit lah. Sebab tak dapat nak belikan saya roti yang biasa saya suka makan kan. Tadi pagi masa makan roti, saya ingat dia, subhanallah. Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Saya ingat susah dulu abah besarkan saya. Bila hari ni kita hidup senang, apa yang kita nak kita dapat. Kita boleh beli sesuatu dengan duit hasil kerja kita sendiri tu kan. Saya kata, saya belum ada anak lagi. Saya belum ada keluarga yang saya miliki sendiri kan. Mungkin saya tak faham perasaan dia waktu tu. Jadi kita lihat dalam surah Al-Ankabut tadi, Allah ingatkan kepada kita, orang sebelum kalian aku dah uji. Maknanya Allah dah uji mak ayah kita. Kita sebagai anak, takkan Allah tak nak biarkan macam tu saja. Kan, dia pasti ada ujian dia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana ibu ayah kita sebelum, nenek kita, moyang kita, mereka semua yang dah meninggal ni, Allah dah uji. Allah dah letakkan kepada diri mereka rasa keperitan dalam hidup. Allah dah rasa, Allah dah berikan kepada mereka. Jadi kalau kita ni hidup nak senang-senang, tak nak ada ujian, itu bukan kehidupan namanya. Bukan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan pada diri kita.
Sebab hidup kita ini, kalau kita tidak diuji, maknanya kita takkan belajar daripada kehidupan. Itu pentingnya manusia. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia ini kami ciptakan dalam keadaan yang bersusah payah. Kenapa Allah tak ciptakan kita terus-terus kita senang? Kenapa dalam hidup kita ni dia mesti ada kesukaran kan? Contohnya kita dulu hidup, mungkin kita dulu kahwin, kita dengan suami kita tak ada apa-apa. Mungkin duduk satu flat, satu bilik je orang kata kan. Masa awal-awal kita kahwin, tak ada kereta, tak ada motor, susah hidup kita. Kenapa sedemikian? Tapi lama-lama kita lihat bagaimana kita improve hidup kita tu. Akhirnya ada motor mula-mula, lepas tu kita naik kereta, kan baru kita pindah flat 3 bilik, baru naik flat 5 bilik, kemudian terus naik kondo contohnya. Dia bermula daripada bawah kan. Susah kita nak lihat tiba-tiba orang terus berjaya naik terus duduk rumah banglo. Tak, dia bukan begitu. Biasanya kita akan mula daripada bawah. Itu biasa anak-anak orang kaya katnya. Saya kata, saya kalau ada anak, saya tak bagi anak saya duduk rumah banglo kalau saya kaya. Susah dulu. Rasa. Macam mana kita rasa dulu kan. Susah nak cari duit. Itu makna ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita belajar dalam hidup ini. Susah, nak beli roti pun susah waktu tu kan. Bukan mudah. Saya ingat dulu, keluarga saya $10 tu satu minggu tau kita dulu. $10. Zaman kita kecil lah, sekarang $10 tak boleh seminggu. Dulu zaman kita kecil-kecil memang $10 seminggu tu mak buat nak belanja tu makan, orang kata ngiret-ngiret lah orang Jawa kata ngiret-ngiret tu kita ni. Maksud kata ingat duit tu ngiret-ngiret sikit, jangan belanja banyak-banyak tu kan. Ingat sikit. Kita belajar daripada kesusahan hidup mak ayah kita tu, nampak ya. Kita belajar bila sekarang kita dah dewasa, Masya Allah. Bagaimana kita ni terdidik dalam keadaan yang jangan boros, dalam keadaan yang mana sentiasa ingat, beringat, ya begitu keadaannya. Masya Allah, maknanya di sini Allah ingatkan kepada kita. Kalaupun pada satu keadaan yang mana kita nak berubah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik itu tadi, ya, kita masuk balik. Kita nak berubah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Dia mesti awal dia akan sukar. Kerana ia ujian dalam hidup kita. Yang tak boleh kita pisahkan daripada kehidupan. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Yang mana Allah dah ingatkan kepada kita. Kalau kita kata kita beriman kepada Allah, maknanya kita ni nak jadi baik ni. Kalau kita kata kita beriman kepada Allah, kita nak jadi baik, kita nak berubah, kita nak tinggalkan hal-hal yang Allah larang, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kita nak berpindah kepada keredaan Allah, dia pasti akan ada kesukaran-kesukaran yang kadang-kadang kita pun tak dapat nak hadap kesukaran yang sedemikian. Tetapi, cuba baca yang bawah itu. Dia kata, jika dia boleh sedikit bersabar. Nampak ya? Jika dia boleh sedikit bersabar. Saat menemui kesulitan yang dihadapinya, nescaya kesulitan tersebut akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Ini poin kita yang kedua. Okey. Pertama, hijrah tadi susah sebab ada ujian di peringkat awalnya. Namun kemudian, bagaimana kita berhadapan kesukaran yang di peringkat awal itu dengan kesabaran kita. Susah tadi kan, berhadapan dengan ujian. Bagaimana kita nak menghadapi kesukaran, menghadapi ujian itu, kita sabar. Peringkat awal ujian tu bila kita sabar, insya-Allah. Setelah itu dia akan memberikan kepada kita dengan kesenangan. Jadi orang yang nak berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu itu tadi kan, dia biasanya akan berhadapan dengan 3 perkara ini. Tak boleh terlepas. Apa pun kita buat, kita akan berhadapan dengan ujian demi ujian dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita nak menghadapinya? Adakah setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kita dengan pelbagai macam ujian, kita akan berpatah balik kepada keburukan? Kalau kita sabar tadi kan, kita akan rasa masuk kepada fasa yang ketiga. Tapi kalau kita tak sabar, kita akan balik masuk ke tempat asal kita itu. Ini yang Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada sebutkan. Kita nak meraih kebahagiaan, yang menjadi tiang kebahagiaan kita sekarang ini ialah
Nak mengharapkan redha Allah itu ialah di sini. Nombor 2 ni, kesabaran kita berhadapan dengan ujian itu tadi. Kalau kita tak sabar berhadapan dengan ujian tersebut, ia akan menyebabkan kita berpatah balik kepada keburukan yang telah kita lakukan dan telah kita tinggalkan. Tujuan sekarang ni kita berhijrah ialah kita nak mengharapkan redha Allah. Tapi kalau manusia, mereka yang mengharapkan redha manusia, okey? Dalam keadaan yang dia berhijrah itu, ini akan menyebabkan dia berpatah balik kepada Sekejap mak saya call. Mesti terpicit tu. Aku tak tahu, aku tertekan. Ni mesti je tu. Aku tak tahu, aku tertekan. Sorry lah. Macam-macam perangai mak kita ni. Aduh. Apa tadi saya cakap? Mak ni advertise tak kena tempat lah mak ni. Apalah. Tadi saya cakap siapa ya? Siapa tadi saya cakap? Okey. Manusia yang nak mengharapkan redha Allah, okey. Bila dia nak mengharapkan redha Allah dalam keadaan dia berhijrah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik itu, walau apa pun ujian yang mendatang, dia akan sabar dan dia akan kekal dalam kebaikan. Okey, pegang poin itu baik-baik Tetapi kalau dia tinggalkan keburukan itu tadi kerana mengharap redha manusia. Apa maksud mengharap redha manusia? Macam mana tu? Kita sekarang berubah tau, tapi kita mengharap redha manusia. Macam mana tu? Buat kerana manusia. Betul? Tapi macam mana contoh? Pujian. Macam mana? Macam mana? Oh, dari tak bertudung pakai tudung. Lepas tu orang puji dia cantik. Cantik kau hijabista. Terus jadi terus pakai tudung gitu ya. Masya Allah. Maknanya dia pakai tudung tu bukan kerana niatnya kerana Allah, tapi kerana nak pujian manusia sebab manusia kata dia cantik gitu Boleh, saya boleh terima. Itu yang menyebabkan tak kekal ke? Kalau orang tak puji dia boleh buka balik. Contoh? Dia rasa leceh, terus dia buka, leceh lah. Habis maknanya kalau gitu, kalau susah sikit kita nak cakap ni, complicated sedikit Habis kalau kita nak kata macam ni, maknanya kalau kita ni tak ikhlas tak boleh berubah lah. Nanti selalu orang bagi kita alasan macam ni tau. Dia kata saya tak ikhlas lah, saya belum lagi ikhlas. Saya nak buat ni kerana ikhlas kepada Allah, baru saya nak berhijrah. Kalau gitu macam mana? Paksa. Kita cakap senang tau sebab kita dah jadi baik sekarang ni. Betul, sebab kita dah pakai tudung, kan kita dah duduk pergi kelas. Kita cakap senang, betul. Kita kena paksa gitu. Cakap senang tau. Tapi orang yang belum lagi datang kelas. Contoh, kita ambil mudah datang kelas je lah Orang yang tak pernah datang kelas, macam mana mula-mula datang kelas? Lihat. Susah kan? Dia susah lah nak datang kan? Okay. Lagi kalau dia dalam keadaan yang belum lagi bertudung. Contoh yang baru-baru nak berjinat dengan kuliah, baru nak datang kelas kan, kita nak pergi kuliah Ustazah Sakinah, tak nak lah. Mula-mula apa tahu kita semua makcik-makcik. Macam kat gitu kan? Kuliah saya tak makcik-makcik contoh semua muda-muda rupanya, Masya Allah. Ingat kat rumah kuliah saya bukan makcik-makcik Tak, bila orang kata kuliah muslimah kan, mesti makcik-makcik. Macam gitu tau.
Padahal orang tak tahu kuliah saya daripada pelbagai peringkat. Daripada dari muda sampailah yang ke tua. Macam tu kan. Peringkat pelbagai, bukan makcik-makcik saja. Tapi orang lupa tu kan. Tapi biasanya bila nak datang kuliah muslimah ni kan. Datang kuliah muslimah. Mana duduk banyak makcik buat apa? Kepo. Betul tak? Betul kita kan? Tak nak kepo tanya. Awak dah kahwin? Sibuk tanya orang kahwin belum. Makcik nak manja-manja. Kita ni macam ni kan saya dah pernah cakap kan, kita nak bergaul dengan orang ramai ni, jiwa kena kental. Betul, mak saya kata, kita kalau tak boleh orang tanya sikit, duduk dalam hutan. Tu selalu mak saya kata, duduk dalam hutan. Kalau tak boleh kena sikit, duduk dalam hutan. Jangan gaul dengan manusia. Pergilah kawan dengan monyet ke apa. Kasar mak saya. Nasib baik dia tak ajar kuliah muslimah mak saya ni. Kalau dia ajar kuliah satu hari, semua orang lari. Sebab kadang-kadang kita ni suka kecil hati kan. Gitu kan. Alah, kecil hati lah orang tu tanya gitu. Kita ni kalau tak boleh orang tanya-tanya sikit, duduk hutan. Biasalah orang tanya kan. Hidup biasa orang tanya. Kadang-kadang orang pun tak tahu kita macam mana. Orang pun tak, ni lah tiba-tiba orang nak mulakan dia want to crack the conversation kan. Kadang orang macam tu kan. Orang nak mulakan, orang tak tahu nak cakap apa. Orang tanyalah kau dah kahwin ke belum. Macam tu kan. Alah, itu tanya orang kahwin. Habis tengah cakap apa, tengah nak cakap dah cerai. Macam tu kan. Kau cakap aja terus terang. Biar orang tahu sudah. Nak sembunyi-sembunyi benda dah lama macam tu kan. Dia kata, betul juga kan, senang, hidup senang. Tak payah kita nak kecil hati sampai balik rumah nangis. Tak payah. Buang masa. Waste time. Waste air mata semua kan. Sakit hati apa, tak payah. Benda-benda macam ini sudah. Sebab tu, cakap pasal apa tadi? Sampai masuk kepada waste time, waste air mata ni. Kita lihat macam ni, dalam hidup kita kan, kalau kita tak boleh sabar dengan manusia ni, dia ada satu perkara yang perlu kita muhasabahkan juga ya dalam hidup ni. Sebab itu ujian jugalah kan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian ini, dia bukan hanya kita kata ujian tu datang menimpa kita, tetapi ia boleh datang daripada orang yang ada di sekitar kita, bahkan ahli keluarga kita sendiri, betul tak? Contoh tadi kita kata kita nak berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang yang menentang penghijrahan kita adalah keluarga kita sendiri. Betul tak? Kita nak jadi baik contohnya. Nanti mak kita, ada orang mak dia kata, asal pakai tutup-tutup gini ni? Kalau pakai tutup-tutup gini jangan jalan dengan kita. Pergi keluar dengan kawan-kawan kuliah kau. Kalau nak jalan tutup-tutup gini jangan jalan dengan kita. Ada ibu yang begitu, saya tak nafikannya, ini masalah yang dihadapi oleh mereka yang nak berhijrah. Kemudian kita lihat mungkin adik-beradik sindir-sindir kita kan, dia datang daripada ahli keluarga kita sendiri. Tetapi poin yang kita nak tekankan di sini, kesabaran itu akan menyebabkan kita stay on track kita. Kita duduk pada track kita dan kita tak keluar daripada track tersebut. Sebab kalau kita keluar, ia buat kita kembali kepada jalan kita yang lama dan bukan mudah. Macam tadi saya katakan, kita senang cakap kita kena paksa, kita kena gini, tapi dia bukan mudah. Dia tak semudah saya cakap dekat depan ni berpompang-pompang kan, kena sabar, kena tidak. Tetapi ia menuntut satu kekuatan yang luar biasa yang ada daripada dalam diri kita itu. Biasanya orang kalau dia tak ada support, dia tak ada sokongan, itulah yang akan menyebabkan dia kembali kepada jalan yang lama. Sedangkan kita nak kembali kepada pangkal jalan. Tapi pangkal jalan itu menyebabkan banyak sangat hal-hal yang menghadang. Akhirnya kita rasa susah, kita akan tinggalkan hal-hal itu lalu kita balik kepada tempat yang lama. Namun di sini, kalau kita terus-terusan duduk, sebab apa Nabi ingatkan kepada kita? Orang yang dia sabar, dia akan dapat banyak kebaikan. Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira. Itu yang Nabi ingatkan kepada kita berkaitan dengan sabar. Ketahuilah bahawasanya kesabaran atas perkara yang kita tak suka. Ujiannya adalah hal yang kita tak suka, yang datang bertimpa-timpa dalam kehidupan kita. Siapa yang suka dengan ujian? Kita tak suka. Kan kita akan rasa stres, kita akan rasa ya Allah kenapa macam gini, orang tengah-tengah sibuk gini, banyak pula masalah kan. Kita tak suka, tapi kita letakkan kesabaran terlebih dahulu pada diri kita.
Okey, kerana apa? Ada banyak kebaikan yang akan datang. Dan Nabi kata apa? Uh, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira. Fa inna ma'as sabri fa inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kesabaran, kemenangan itu dia akan ada pada diri kita bersama dengan kesabaran. Kita nak dapatkan jalan keluar pada satu isu yang kita hadapi, dia tak boleh terus-terus dia keluar macam tu saja. Tetapi ia perlu didahului dengan kesabaran. Kesabaran itu akan bawa kita kepada kejayaan dalam kehidupan. Sama juga Nabi ingatkan kepada kita, kalau kita nakkan kesenangan, kita akan lalui kesusahan. Kita nakkan keluasan dalam kehidupan kita ini, hal-hal yang buat kita rasa senang dan tenang, kita akan lalui kesempitan terlebih dahulu. Barulah kita akan rasa indahnya penghijrahan dalam kehidupan. Dia tak boleh tiba-tiba terus manis. Kita ambil satu contoh, Nabi, ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah, susah ke senang? Susah. Semua orang tahu benda tu. Susah. Dan Nabi tak lalui jalan yang kebiasaannya para pedagang lalu. Sebab apa? Pada waktu itu Nabi dikejar oleh musyrikin Makkah untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Nabi terpaksa lalu jalan bukit bukau yang bukan orang lain jalan, maknanya bukan menjadi satu road biasa yang jalan. Lalu maksudnya kalau kita ada jalan yang macam ini, kita kata kita kena masuk jalan kampung. Kan? Nabi lalu jalan sedemikian untuk mengelakkan. Yang kita kata kalaulah mungkin route yang biasa kita jalan itu boleh bawa kita 1 hari, tapi kerana kita lalui jalan yang sebaliknya boleh bawa kita 3 hari. Susah. Itu perumpamaan yang saya berikan, ya. Kesukaran untuk berhijrah. Sampai ke Madinah. Bukan mudah untuk membentuk kerajaan Islam Madinah ataupun kerajaan sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Madinah pada hari ini, kenapa kita nampak Masya Allah Tabarakallah, begitu indah, bagi sebagai Madinatul Munawwarah, Madinah itu yang bergemerlapan. Kenapa dia jadi sedemikian? Ia bermula daripada kesusahan yang dilalui oleh Nabi SAW. Nak membentuk masyarakatnya pun dah susah, kan? Ada Muslim, ada non-Muslim di Madinah pada waktu itu. Kemudian Madinah ini seringkali terdedah pada serangan demi serangan kerana ia dilihat sebagai sebuah kerajaan yang mempromosikan agama yang baru. Dilihat sebagai begitu, kan? Setelah berkurun lamanya tak pernah dengar pun Islam, tiba-tiba Madinah ni nak bawa Islam. Nak perang kita, nak serang kita, begitu kan? Ia terdedah ia terdedah dengan serangan demi serangan daripada pihak musuh. Ia tidak terlepas daripada sebarang kesusahan dan kesukaran. Tapi kita lihat apa yang ada pada hari ini. Kenapa kita nampak sekarang ini? Berkat daripada kesabaran. Begitu juga orang yang nak meninggalkan keburukan itu tadi. Dia kena sabar sikit ataupun sabar yang banyak. Sebab ujian ni caranya berbeza-beza, ya. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ada ujian Allah berikan kepada kita sekejap aja. Betul tak? Sekejap aja. Jadi sabarnya pun tak banyak sangat, betul kan? Sikit je. Tapi ada orang Allah uji, Masya Allah Tabarakallah. Sepanjang-panjang hidup dia tu Allah uji. Kesabarannya tu kena lebih lagi, tingkatkan lebih lagi. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Ma yusibul muslim. Tidaklah seorang Muslim itu ia ditimpa dengan nasabin. Nasabin tu maksudnya keletihan. Kita biasa dalam hidup ni kita banyak penat, kan? Saya penat, saya kata. Betul, saya penat. Amat penat. Sampai satu tahap saya kata saya dah tak nak dah mengajar. Ada sampai tahap begitu, kan? Saya rasa begitu, saya tak nak mengajar dah sebab penat sangat. Hari-hari mengajar, hari-hari nak hadap manusia, perangai manusia pula macam-macam, ya. Kita cakap gini salah, cakap gitu salah, ada je komen, ada je feedback, ada gitu gini, kan. Lagi-lagi dengan social media kita, betul. Orang kata tiring benda tu, memenatkan. Tak benda perkataan tarik lah, lethargic. Tinggi lagi sikit perkataan tu. Penat sangat. Saya kata dah sudahlah aku nak tinggalkan semua ni. Pernah rasa gitu.
Tapi bila kita ingat balik hadis ini, Nabi kata apa? Tidaklah seorang yang Muslim itu ditimpa kepada diri dia itu dengan nasabin, dengan keletihan. Wala wasabin, penyakit yang ada pada diri dia. Wala hammin, iaitu rasa sedih pada diri dia. Wala adhan, gangguan. Okay, gangguan ni maksudnya banyak lah, bukan gangguan jin ya. Kita kalau cakap gangguan ni ingatkan gangguan jin. Okay. Gangguan tu ialah mungkin kata-kata orang yang menyakitkan kita, kan? Kita tengah-tengah jalan tiba-tiba orang lempar air, tu basah kan. Marah tu marah, tapi kena sabar ya. Jangan sampai tu maki orang kat atas kan. Sabar kan di situ. Nabi kata lagi satu, wala azan wala tadi hamid, ghammin, iaitu gundah gulana dalam jiwa dia. Jadi ada 4 perkara itu, 4 kali dia sebut. Nasabin, wasabin, hammin, adhan, ghammin. 5. Kelima ini. Nabi kata, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa dengan 5 perkara itu tadi. Hatta syauka yushakuha. Sehingga duri yang tertusuk pada diri dia. Dan kita mungkin tanam pokok kan. Tanam pokok tiba-tiba, alamak terkena duri pokok tu. Kena kat tangan kita ni kan. Senang macam inilah, kita sibuk-sibuk masak tiba-tiba kena. So, itu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Dan Nabi kata apa? Illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini kita sebut sebagai ganjaran kepada orang yang bersabar. Pada setiap musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan dia. Okey, saya ulang kembali ya, mungkin ada yang tertinggal tadi. Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tapi redaksinya, lafaz hadisnya daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dia menyebutkan bahawa tidaklah seorang Muslim ma yusibul muslima min nasabin, keletihan, tidaklah ditimpa pada dia dengan keletihan, wala wasabin, tidaklah penyakit yang ditimpakan kepada dia, wala hammin, iaitu kesedihan yang ada pada diri dia, wala adhan, gangguan, okey, gangguan, wala ghammin, ghammin tadi gundah gulana, yang kadang-kadang kita rasa gelisah kan. Sedih ni biasa tahu, sedih ni biasanya dia sesuatu yang berlaku, maknanya orang buat kita sedih tu, kita rasa sedih. Tapi kalau gundah gulana ni kadang-kadang dia perasaan dalam jiwa kita yang kadang-kadang kita tak nampak, yang ada dalam hati seseorang, yang dia tanggung sendiri kesedihan itu. Sehingga duri yang menusuknya itu tadi kan Nabi sebutkan, tidaklah ia akan menghapuskan dosa-dosa dia. Tapi kenapa dia dapat ganjaran tersebut? Kerana dia sabar. Poin yang kedua tadi, kerana kesabaran yang ada pada dirinya, akhirnya dia dapat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala berikan musibah, ujian tu tadi kan di peringkat awal ketika kita nak berhijrah itu tadi dengan saja-saja. Tetapi ada banyak tujuannya. Okay, antaranya lah untuk menguji sama ada kita ni betul-betul kita ni betul-betul nak berhijrah ataupun tidak. Ataupun kita ni acah-acah nak berhijrah tu kan. Ada orang tu nak acah-acah je. Alamak, lepas tu tak jadi kan. Hangat-hangat tai ayam. Adakah begitu? Itu satu pertama. Allah nak uji kita kan. Yang kedua ialah Allah nak hapuskan dosa-dosa kita sebenarnya. Bila kita ni sabar dengan kegangguan contohnya kan, ataupun kita sabar dengan kesedihan, kita nak berubah ni tapi ada orang cakap-cakap kita rasa sedih. Kita rasa disakiti. Keadaannya sedemikian. Ataupun ada orang yang buat kita rasa demam contoh kan. Kadang-kadang kita ni kalau dah banyak sangat ujian boleh demam kita ni. Kita buat rasa demam. Yang menyebabkan kita letih berhadapan dengan semua itu. Tapi kita tetap sabar, kita tetap teruskan perjuangan kita untuk menjadi seorang yang baik. Alhamdulillah, di sinilah akan terrealisasinya orang kata satu penghijrahan yang mantap yang ada pada diri dia. Dan akhirnya dia akan jadi seorang muslimah yang benar-benar cantik luar dan dalam.
ketika dia diuji itu tadi. Namun 3 tu tadi kena ingat. Hijrah dia tak boleh terlepas daripada 1 ujian, 2 sabar, 3 kesan ataupun hasil daripada kesabaran tersebut. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan hal-hal yang indah dalam kehidupan. Baik, seterusnya. Ibn Sirin berkata, aku pernah mendengar Syuraih bersumpah, demi Allah, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu kerana Allah, melainkan dia pasti mendapatkan kembali apa yang hilang itu. Okay, kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, kita hilang banyak perkara tau sebenarnya. Contoh, mungkin kita tinggalkan pekerjaan kita kerana Allah. Mungkin pekerjaan itu ada syubhat, ada hal-hal yang melibatkan rasuah contohnya kan. Ada melibatkan hal-hal yang haram lah kita kata. Lalu kita tinggalkan pekerjaan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Ini maksud yang dikatakan oleh Imam Ibn Sirin itu tadi. Kemudian begitulah pula perkataan para ulama. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik dari sesuatu tersebut. Sama ya dengan perkataan Imam Ibn Sirin itu tadi. Ucapan Ibn Sirin dan penyataan para ulama yang telah kami kutipkan di atas benar adanya. Hanya saja pengganti sesuatu yang ditinggalkan kerana Allah itu bermacam-macam. Cuma apa yang Allah ganti untuk kita tu dia ada pelbagai macam. Tak semestinya kalau kita hilang duit, Allah akan gantikan kita dengan duit. Sedangkan hilang duit tu kita tahu itu adalah satu bentuk ujian. Lalu kita sabar hilang boleh sabar ke hilang duit? Bolehlah sikit-sikit. Hilang 30,000. Oh, itu yang buat demam tu. Allahu Akbar. Itu yang buat demam tu Kak Som kata. Hilang 30,000 nak sabar macam mana? Terus pergi bank. Tak ada banyak yang cakap. Kadang-kadang banyak kes duit tiba-tiba lesap kan dekat bank Na'udzubillah gitu kan. Sebab nak kumpul duit ni, simpan duit bukan senang tau. Dia usaha kita bertahun-tahun tiba-tiba 30,000 lesap. Oh, Kak Som kata demam gitu. Demam kita. Tapi sabar dulu ya, sabar. Okay, ni silap ke, teknikal ke apa kan. Kita yakin di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan kita dengan sesuatu. Tetapi adakah Allah akan gantikan kita dengan 30,000 tu sekelepuk? Belum tentu. Kerana apa? Ganti tersebut ia boleh berlaku dengan pelbagai macam jenis. Tak semestinya kita hilang itu kita akan hilang yang kita akan digantikan dengan yang ini. Ini saya teringat dulu masa saya mengajar kat Masjid Asy-Syafaah. Ingat tak hadis yang mana Ummu Salamah radhiyallahu anha dia ceritakan Nabi SAW yang disebutkan dalam sebuah hadis. Apabila kita ni ditimpa dengan musibah, lalu kita ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang kita baca yang mana kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pahala. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan kepada kita dengan yang lebih baik. Itu Ummu Salamah cerita, dia kata aku baca doa itu ketika Abu Salamah meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu dia kata apa? Aku tak rasa tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi kemudian bila dia dengar Nabi SAW ajar tentang doa itu, dia baca Allah akhirnya gantikan untuk aku dengan lelaki yang lebih baik iaitu Nabi SAW sebagai ganti kepada Abu Salamah. Makcik ni pun kata kat saya, Ustazah, suami saya kalau meninggal saya tak nak baca doa tu. Saya nak suami saya satu je tu. Nanti kalau Allah kahwinkan saya dengan orang lain, kata, saya tengok dia, cik, kita ni baca doa tu bukan sebab kita nak kahwin baru. Bukan sebab itu cik. Tu kan. Cik salah faham. Cik ingatkan baca doa tu suami meninggal nanti dapat suami baru. Tak cik. Cik yang lain kata apa? Leceh lah kahwin yang baru. Nanti sibuk-sibuk kita nak kena layan dia.
Dah senang-senang hidup seorang ni, layan-layan lelaki tu leceh kan, makan dia semua, nak tukar cadar lah apa kan, cik punya ayat. Aduh, saya kata tak, bukan sebab kita baca doa tu kita nak dapat suami baru, bukan sebab itu. Konteksnya ada rupanya, ingatkan tak ada. Okay. Baik-baik tu, siapa bagi pen tu? Tak tercocok. Tarik balik. Dia tak faham, tolong. Dia tak faham, takut terrodok mulut dia. Jatuh ke apa kan. Ni Uminya tolong anaknya ni. Saya risau. Tu pen kakak ke? Dia punya sendiri pen dia Ke dia ambil pen siapa-siapa tu? Dia suka tarik emas orang kan? Okey, jadi cik tu bila dia kata gitu, saya terperanjat juga. Saya kata, orang boleh salah faham juga ya doa tadi kan. Doa itu kita baca ketika kita ditimpa dengan musibah. Tak kira lah suami meninggal ke, kan, kereta hilang ke, apa-apalah, sakit ke apa, kan, apa-apa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita, kita baca doa itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab semua yang kita ada ni adalah daripada Allah. Bila Allah ambil itu maknanya kita pulangkan kembali ia kepada Allah. Kan, betul tak? Lalu kita baca Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kau berikanlah pahala pada musibah aku ini. Kalau kita ada musibah kematian, Allah berikan pahala pada musibah itu. Kalau kita ada musibah dikenakan dengan penyakit, Allah berikan pahala pada musibah tersebut. Wa akhlifli khairan minha. Kau gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik. Penggantian sesuatu yang lebih baik ini tak semestinya ianya sama sebagaimana yang kita hilang itu tadi. Okay, kalau kita kematian suami, tak bererti Allah akan gantikan kita dengan suami yang baru. Dia macam itu. Kena faham sedemikian ya. Mungkin Allah gantikan kita dengan kesihatan. Betul tak? Okay, hilang suaminya, Allah berikan kita dengan rezeki. Tiba-tiba jadi janda kaya. Macam tu kan? Banyak duitnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak tahu apa yang Allah gantikan untuk diri kita. Alhamdulillah. Sebab ganti itu berupa nikmat yang pelbagai. Sama juga itu tadi, bila kita berhijrah daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang baik, kita akan hilang banyak perkara dalam kehidupan kita ini. Tapi kita berdoa, Allah akan berikan ganti kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita hilang. Namun tak semestinya ia sama sebagaimana yang kita hilang tersebut. Okey, baik, seterusnya. Di sini kata pengganti yang paling besar adalah merasa begitu dekat dengan Allah. Ini yang ramai orang lupa. Mungkin ganti yang Allah berikan kepada kita ialah kita rasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila orang yang berhijrah ini dia sentiasa melakukan amal soleh. Dulu tak solat, dia solat. Okey. Dulu dia tak ada rasa nak belajar agama, kemudian dia belajar agama. Kita ambil dua contoh itu tadi ya. Orang yang solat, orang yang dia belajar agama, hidupnya dekat kan dengan Allah, ini yang dulu dia tidak ada. Kemudian Allah berikan kepada diri dia. Dulu dia rasa jauh dari Allah, tapi kemudian setelah dia berhijrah, walaupun kita kata dia ada pelbagai macam ujian yang Allah timpakan dalam hidup dia, tapi satu hal yang dia ada orang lain tak ada. Dia amat rasa kemanisan iman yang ada dalam hati dia. Orang lain tak rasa benda itu. Tapi Masya Allah Tabarakallah, dia dapat rasa kemanisan keimanan dia dalam hati dia. Maknanya dia solat rasa nikmat. Ya, dia baca Al-Quran rasa nikmatnya. Bila dia bersedekah tu ada rasa dia. Kan dia rasa Masya Allah, dia rasa dalam hati dia. Ini saya tak boleh nak berikan satu dengan description bagaimana rasanya. Maknanya itu adalah sesuatu yang kita sendiri rasa dalam hati kita. Betapa nikmatnya duduk dalam kuliah contohnya. Kan kita dengar ilmu, kita dengar ayat Al-Quran, kita dengar hadis-hadis Nabi SAW, itu nikmat. Yang orang lain dia tak dapat kenikmatan tersebut, tapi kita dapat. Yang sukar untuk kita gambarkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan itu Allah berikan kepada kita. Yang dulu kita tidak ada, tapi Alhamdulillah berkat kesabaran kita, berkat tadi pertama sekali kita berhijrah kerana mengharap redha Allah itu tadi, Allah berikan kepada kita sesuatu yang Allah tak berikan kepada orang lain, iaitu rasa kemanisan iman dalam hati kita.
Lalu dia kata di sini, mencintainya dan merasakan ketenteraman hati ketika bersamanya. Ketika bersamanya tu maksudnya ketika kita melaksanakan amal ibadah kita. Dan hati orang yang bertaubat itu menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat, lebih semangat, lebih gembira dan redha kepada Rabbnya. Hati dia pun rasa berbeza daripada sebelumnya. Sebelumnya mungkin dia tak tenang, ya. Walaupun hidup dia dulu tak berhijrah, tetapi hati dia, kita kata tak banyak sangat masalah, tapi hati dia tak tenang. Namun sekarang berbeza. Walaupun banyak sangat problem, banyak sangat masalah setelah dia berhijrah. Namun satu yang pasti ada pada diri dia ialah ketenangan jiwa. Kenapa dia dapat ketenangan jiwa tadi? Sebab dia dekat pada Allah. Kita nak dekat pada Allah kena banyak beramal soleh. Kalau orang tanya macam mana nak tenang, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dekatkan diri tu maksudnya ialah terus-terusan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Bila engkau jaga Allah, maka Allah akan jaga engkau. Kita nak adakan ketenangan dalam hati kita tu tadi kan, kita cek balik, kita dengan Allah ni bagaimana? Hubungan kita dengan Allah tu bagaimana? Adakah kita ni ala kadar saja? Kalau kita ala kadar, Allah pun ala kadar lah dengan kita. Dia macam tu. Kalau kita nak tak nak kan, Allah pun nak tak nak lah dengan kita. Tapi kalau kita buat betul-betul, maksudnya kita betul-betul taat kepada Allah, betul-betul mengharapkan redha Allah, betul-betul kita jaga keikhlasan kita ni dalam beramal soleh, Allah juga akan betul-betul jaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa pandang kita tu tadi. Dan kalaupun kita susah dalam hidup kita, Allah akan sentiasa bantu kita untuk keluar daripada permasalahan tersebut. Bagaimana kita masing-masing ada isu dalam hidup. Okay? Kita akan nampak bila kita ni ada problem dalam hidup kita, banyak kali saya ingatkan, dekatkan diri kepada Allah. Pada waktu itu kita akan nampak bagaimana Allah keluarkan kita daripada masalah. Sebab isu kita berbeza-beza. Okay, isu saya macam ini kan, isu Kak Som macam ini, Kak Nisa macam ini, beza-beza isu kita. Okay, Kak Ani pula macam ini kan, Fitri macam ini. Masing-masing kita berhadapan isu. Tapi satu je yang kita kena sama, dekatkan diri kita kepada Allah. Bila itu mantap, insya-Allah jalan keluarnya juga akan turut mantap. Yakin saja sebab Allah yang ingatkan kepada kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita dengan jalan keluar. Masalahnya orang tak yakin tentang hal itu. Takkanlah kalau saya ada masalah nak baca Quran je. Betul lah. Kita tak kata kalau ada masalah bukan baca Quran aja. Kan bukan itu maksud saya. Memang kita kena usaha cari jalan keluar. Tapi adakah kita kena tinggalkan pembacaan Al-Quran kita? Itu maksud saya. Kan ada orang dia banyak masalah, makin kurang baca Quran. Bahkan tak baca Quran langsung. Kan ada orang dia bila ada banyak masalah kusut kan, dah tak nak lah lagi solat malam. Maknanya dah sibuk fikir tentang masalah dia. Ada orang dia makin banyak masalah dah. Sudahlah, aku dah sibuk ni dengan masalah, problem banyak ni. Tak kuasa tak sempat kita nak buat benda-benda sunnah ni. Ada orang begitu. Tapi dia tak semikian. Makin kita banyak masalah dalam hidup, makin banyak kita baca Al-Quran sebenarnya. Makin kita banyak berpuasa, kan? Makin banyak kita lagi solat malam, makin banyak berzikir kepada Allah. Ini maknanya kita lebih dekat kepada Allah. Baru Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan jalan keluar. Kadang-kadang jalan keluar itu kita tak nampak dia sebagai jalan keluar yang mudah tau. Tetapi Allah akan berikan kepada kita dengan ketenangan ketika kita berhadapan dengan masalah itu. Itu juga antara cara Allah menjaga kita. Allah mantapkan jiwa dan raga kita untuk berhadapan dengan isu tersebut. Kita tak goyang ketika kita berhadapan dengan masalah yang begitu dahsyat. Walaupun kita susah lah, tak dapat jalan keluar. Betul tak dapat jalan keluar. Tapi hati kita akan tenang. Bila kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini dikatakan kepada kita orang yang paling dungu. Kasar ya. Orang yang paling dungu dia kata adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan hidupnya. Di akhir perjalanan pulangnya iaitu di dunia. Padahal dia sudah hampir sampai di rumahnya iaitu syurga. Okay, maknanya di sini kita nak kata
orang yang paling rugi ialah orang yang mana ketika dia menjalani kehidupan, dia banyak sesat jalan. Maksud sesat jalan inilah dia keluar ataupun dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah redha. Tapi kemudian kita lihat di sini padahal orang ini dia hampir sampai ke rumahnya di syurga. Ini rumah kita yang terakhir. Final destination kita panggil. Okay. Final destination kita bukan kubur ya. Tapi final destination kita ada dua. Syurga ataupun neraka. Itu dua sahaja yang menjadi pengakhiran kehidupan kita. Kita nak yang mana satu? Kita yang tentukan. Betul kita kata semuanya atas takdir Allah, betul. Tapi Allah lihat bagaimana usaha kita. Kalau kita nak syurga, usaha kita ialah apa yang kita buat, amalan-amalan kita ialah sesuatu yang mengarahkan kita ke syurga Allah. Tapi kalau kita nak masuk neraka, ianya terrealisasi pada perbuatan kita juga. Kita buat apa sehingga kita masuk ke dalam neraka Allah. Jadi amalan itu amat penting ya. Amalan itu amat penting. Amalan yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Sebelum itu ada perkara yang ingin saya pesan juga. Bukan pesanan apalah, masih lagi berkaitan tentang pengajian juga. Jangan lupa puasa Muharram kita. Bila puasa Muharram? Hari Isnin. Okey. Kita panggil puasanya sebagai puasa Ashura. Okay, puasa Ashura ini ada ganjaran yang Nabi SAW sebutkan kepada mereka yang melaksanakannya. Iaitu Nabi SAW ketika ditanya berkaitan dengan puasa Ashura, Nabi kata puasa Ashura itu yukaffirus sanatal madiyah. Ia adalah puasa yang menghapuskan kesalahan ataupun dosa kita setahun yang lalu. Okay, hadis riwayat Imam Muslim. Mereka yang melaksanakan puasa ini juga digalakkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya yang kita panggil sebagai Tasu'a, 9 Muharram. Benar Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa 9 Muharram itu. Tetapi ada pada satu keadaan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan ketika datang hari Ashura ini Nabi SAW berpuasa dan Nabi SAW mengarahkan para sahabat berpuasa bersama-sama. Jadi ada orang mempertikaikan. Okay, ada orang kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah puasa Ashura ni ataupun hari Ashura ini adalah hari yang mana diagungkan oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, nanti pada tahun yang berikutnya kita puasa pada satu hari sebelumnya, iaitu 9 Muharram. Ya, untuk membezakan puasa kita dan juga puasa Yahudi dan Nasrani. Tetapi dalam riwayat ini mengatakan bahawa Nabi tak sempat. Nabi tak sempat untuk melaksanakannya. Namun di situ ada pengakuannya daripada Nabi SAW untuk kita berpuasa pada 9 Muharram, iaitu satu hari sebelum 10 Muharram tersebut. Jadi maknanya kalau kita dapat, kalau tak dapat tak jadi masalah. Kalau kita dapat, kita puasa 9 Muharram tu, kemudian diikuti dengan 10 Muharram. Tapi kalau agak-agak tak larat, 10 Muharram pun dah okey dah. Maknanya itu kita ambil ganjaran yang disebutkan oleh Nabi tadi. Dosa kita akan dihapuskan setahun yang lepas itu, okay, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi puasa Ashura ini kalau saya lihat daripada sudut sejarahnya, asalnya adalah puasa yang diwajibkan ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah datangnya Ramadan, Allah mewajibkan puasa Ramadan, puasa Ashura yang wajib itu dah menjadi sunnah. Jadi Nabi kata apa? Man sya'a, siapa nak puasa Ashura dipersilakan. Tapi siapa yang nak tinggalkan puasa itu juga dipersilakan. Maknanya ianya tak wajib. Walaupun asalnya wajib. Okey. Dan ada pada satu ketika Nabi SAW bertanya dengan orang Yahudi, bila mereka ini berpuasa pada hari Ashura ini, Nabi tanya, bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi lihat mereka berpuasa pada hari Ashura itu, Nabi tanya kepada mereka, kenapa kalian puasa hari ini?
Mereka kata apa? Hari ini adalah hari yang agung. Kerana pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman Firaun. Sebab itu Nabi Musa dianya berpuasa untuk memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kami juga berpuasa pada hari Ashura ini. Nabi kata apa? Aku lebih berhak ke atas kalian tentang Musa itu. Kan? Kalau nak dibandingkan dengan kalian. Maka sebab itu kami juga berpuasa pada hari ini. Jadi ini kita panggil sebagai sejarah-sejarahnya lah berkaitan dengan puasa Ashura itu tadi. Namun yang penting saya nak ingatkan di sini, kejarlah fadilat, keutamaan yang sahih yang disebutkan dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amal soleh kita, menerima amal soleh kita dan akhirnya ianya menjadi amalan yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang setahun yang telah kita lakukan. InsyaAllah. Okay, wallahu a'lam bisawab. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.